Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wal hadarati wa ladaina wal lati syashari'ati syahri syahri Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dikasihi sekian, alhamdulillah walaupun dalam keadaan kekangan pergerakan kita, Allah masih izinkan kita berjumpa di alam maya ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mulakan kuliah, saya ingin sampaikan satu tazkirah pendek. Moga-moga ada manfaat yang boleh kita jadikan panduan insya-Allah. Kalau mengikut para alim ulama, mereka menasihatkan kepada kita sebagai pelajar-pelajar semua supaya seboleh mungkin merapatkan lutut kita ke lutut para alim ulama, guru-guru kita, kerana mereka percaya bahawa makin rapat kita berada dengan guru kita, maka makin cepat, makin berkesan ilmu daripada guru kita itu masuk ke dalam dada kita insya-Allah. Dan definitely maksudnya sekarang ini ialah guru itu lelaki, muridnya lelaki. Yang perempuannya ada kaedahnya lah ya, tidak boleh rapat-rapat sangat, tentulah ada syariah yang mesti dijaga. Dalam keadaan sekarang ini, kita tidak boleh melakukan perkara yang sedemikian. Walaupun dalam kelas, masa kita kuliah dalam keadaan biasa, kita cuba melakukan perkara itu dengan membetulkan saf, dengan duduk rapat-rapat, supaya seboleh mungkin ya, murid-murid dapat rapat dengan guru, dan pada masa yang sama supaya setiap orang dapat melihat muka guru. Dengan itu insya-Allah akan dapat barakah dan ilmu yang diterima itu akan mendapat manfaat yang berkesan insya-Allah. Tapi dalam keadaan sekarang, kita tidak boleh melakukan perkara yang sedemikian. Dan barangkali kita berfikir apakah ada manfaat sebagaimana manfaat yang boleh kita dapat kalau sekiranya kita melakukan kuliah kita secara face to face. Saya terfikir, dalam banyak-banyak orang, ada juga mereka yang diberikan oleh rezeki oleh Allah SWT, yang melalui rezeki Allah bagi ilmu-ilmu melalui mimpi. Kalau kita nak samakan mimpi dengan apa yang kita lakukan sekarang ini melalui alam maya, ia nampak lebih kurang sama. Yang sama itu artinya kita tidak face to face. Ya, kita berjumpa. Kalau ini di alam maya sekarang ini, dalam mimpi itu di alam mimpi. Tapi dalam dua keadaan itu, yang kita ini ada sedikit kelebihan. Kerana rakaman ini boleh dilihat berulang-ulang. Kalau selagi tak faham, boleh diulang lagi. Selagi tak faham, boleh diulang lagi. Sehingga kita semua faham apa yang cuba disampaikan. Tapi dalam mimpi, sekali lalu saja, dan mustahil, malah jarang-jarang ada orang bermimpi benda yang sama diulang-ulang. Cumanya dari kesannya, wallahu alam, ada kemungkinan mimpi sekali, tapi ingatan dan kesannya ke hati kita adalah lebih cepat berbanding dengan begini. Ya, mungkin berulang-ulang pun mungkin payah juga nak faham, sehingga nanti insya-Allah kita boleh berbincang lagi pada besok hari insya-Allah. Dan walau bagaimanapun saya ingat ada satu kaedah
walaupun kita tidak boleh rapat secara fizikal, tapi kita boleh rapat melalui pautan hati. Artinya dalam saudara-saudari mengikuti kuliah-kuliah melalui rakaman-rakaman video, maka buka hati sungguh-sungguh supaya ada pautan hati kita dengan guru ataupun pensyarah yang mengajar kita itu. Dan pastinya untuk mempunyai pautan hati itu, maka hati kita masing-masing kena bersih. Artinya guru-guru kena bersihkan hati sungguh-sungguh, murid-murid juga kena bersihkan hati sungguh-sungguh. Kerana pautan hati itu hanya boleh berlaku kalau sekiranya hati kita masing-masing bersih. Bersih di sini bermaksud ialah membuang sifat-sifat terkeji seboleh mungkin, sebanyak mungkin, dan memasukkan sifat-sifat terpuji sebanyak mungkin ke dalam hati kita. Dan dengan itu nanti insya-Allah hati kita akan menjadi bersih. Bagaimana kaedah membuang mazmumah itu? Kita dah belajar sebelum pada ini dengan pelbagai cara, sama ada solat hajat, sama ada solat-solat sunat, sama ada berzikir, sama ada membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan begitulah perlunya mujahadatun nafsi, melawan nafsu-nafsu yang jahat untuk beramal dengan apa yang boleh membawa kita kepada kebaikan. Jadi kesimpulan daripada apa yang saya cuba sampaikan ialah pertamanya, kita kena menerima hakikat tentang apa yang berlaku sekarang ini dan kita patuh kepada pihak berkuasa supaya negara kita selamat daripada mudarat yang lebih. Tetapi pada masa yang sama, walaupun kita tidak ada interaksi fizikal, tetapi kita sebagai orang Islam masih lagi mempunyai peluang untuk berinteraksi dari hati ke hati dengan membina pautan hati. Dan pembinaan pautan hati itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hati yang bersih. Artinya sambil kita duduk di rumah ini, bersihkan hati sungguh-sungguh. Semoga kuliah-kuliah yang akan datang nanti, insyaAllah selama beberapa bulan yang akan datang nanti, akan berkesan seumpama kita belajar secara face to face. Alhamdulillah. Sekian tazkirah. Untuk kuliah kita, saya ditugaskan untuk menyampaikan kuliah sebanyak 4 kali. Dan skop yang diberikan kepada saya itu ada 3. Yang pertama ialah tentang teori pembangunan lazim. Yang kedua ialah kritik Islam terhadap teori pembangunan lazim. Dan yang ketiga ialah tentang prinsip-prinsip pembangunan berteraskan Islam. Dan alhamdulillah saudara-saudari sangat bertuah. Kerana kalau biasanya kita hanya memberi kuliah, berbincang dalam kuliah, tetapi sekarang ini ada 3 cara yang dilakukan. Pertama, ada rakaman video sebagaimana yang saudara-saudari tonton sekarang ini. Kemudian kedua, insya-Allah besok akan kita adakan perbincangan. Jadi artinya saudara-saudari melihat video ini, menelitinya dengan sebaik mungkin, dan besok ada peluang untuk bertanya apa-apa yang tidak faham, dan insya-Allah saya akan jawab sebagaimana secakap mana yang mampu saya jawab. Kalau tak boleh jawab, kita postpone, kita jawab pada minggu hadapan insya-Allah. Dan dengan itu moga-moga saudara-saudari faham apa yang cuba disampaikan dalam kuliah-kuliah ini insya-Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah insya-Allah saudara-saudari ada buku dan kuliah saya ini tentang teori pembangunan lazim, tentang kritik Islam terhadap pembangunan lazim, dan tentang prinsip-prinsip pembangunan lazim telah saya ringkaskan dalam buku 7 prinsip pembangunan berteraskan Islam. Jadi saudara-saudari juga boleh rujuk kepada buku ini. Malah kalau boleh, saudara-saudari menjadikan buku ini sebagai kitab yang nanti setelah selesai 4 kuliah yang akan saya sampaikan ini, saya akan jazahkan ilmu yang ada dalam buku ini, dan saudara-saudari boleh memberitahu
kepada orang yang bertanya bahawa saudara-saudari telah belajar dan mendapat ijazah daripada kitab 7 prinsip pembangunan berteraskan Islam ini. Jadi artinya dalam belajar secara alam maya ini, saudara-saudari mempunyai 3 cara berbanding dengan hanya satu cara ketika keadaan biasa, ya. Yang pertama mendengar rakaman saya ini, kemudian yang kedua berbincang dengan saya insya-Allah, dan juga akan disertai oleh Dr. Syariza dan Dr. Wan insya-Allah besok pada pukul 3, ya, hari Isnin. Dan selepas itu membaca buku yang telah saya tunjukkan tadi insya-Allah. Baik, sekarang mari kita mulakan kuliah kita yang pertama berkenaan dengan teori pembangunan lazim. Saudara saya sekalian, sebenarnya teori pembangunan lazim ini tidak lama, ya. Dia baru bermula pada tahun 1945. Waktunya ialah selepas Perang Dunia yang kedua. Sebab selepas peperangan dunia yang kedua itu, negara-negara, terutamanya negara-negara di Eropah Barat, mengalami kemusnahan yang teruk, dan atas sebab itu mereka cuba memikirkan bagaimana mahu membangunkan semula negara mereka itu. Dari situ maka lahirlah teori-teori pembangunan tersebut yang kita akan bincangkan nanti insya-Allah. Jadi artinya dari segi waktunya dia lahir pada tahun 1945 dan selepas itu setelah Perang Dunia yang kedua. Lokasinya ialah di Eropah Barat, di negara-negara Eropah Barat. Tujuannya ialah untuk membangunkan negara-negara mereka yang musnah dalam peperangan tersebut. Walaupun nanti kemudian kita dapati teori-teori yang mereka kemukakan ini juga kemudian dipakai oleh negara-negara dunia yang lain, termasuk dunia ketiga. Itu kita akan bincangkan kemudian. Jadi apa yang saya cuba sampaikan di sini ialah tarikhnya ialah 1945, Perang Dunia Kedua, tempatnya di Eropah Barat. Tujuannya ialah untuk membangunkan negara mereka yang musnah akibat dari peperangan. Sebenarnya kalau kita lihat kepada sejarah teori pembangunan ini, ya, pembangunan lazim, apa yang kita bincangkan inilah teori pembangunan lazim, ya, belum lagi teori pembangunan Islam. Ataupun ada juga orang gunakan istilah teori pembangunan konvensional. Jadi lazim dengan konvensional itu agak sama, ya. Jadi kalau sekiranya saya sebut lazim, maksudnya konvensional lah. Kalau konvensional, maksudnya lazim lah. Jadi teori-teori pembangunan lazim ini, dia lahir daripada 3 falsafah yang saya nampak, daripada 3 falsafah. Falsafah yang pertama ialah apa yang dipanggil sebagai falsafah pembangunan neoklasikal. Falsafah yang kedua ialah falsafah pembangunan radikal. Dan yang ketiga ialah falsafah intra-neoklasikal campur radikal. Ya, untuk pengetahuan saudara-saudari sekalian, falsafah neoklasikal dan falsafah radikal itu banyak ditulis oleh penulis-penulis teori-teori pembangunan. Tetapi falsafah yang ketiga ni, intra-neoklasikal radikal ini istilah yang saya cipta sendiri. Yang nanti saya akan explain kenapa saya campurkan antara neoklasikal dan radikal ini insya-Allah. Mari kita lihat secara ringkas-ringkas, ya. Yang detailnya nanti tuan-tuan boleh baca daripada buku saya yang dalam buku 7 prinsip pembangunan berteraskan Islam tadi, dan juga boleh merujuk kepada bahan-bahan rujukan yang telah diberikan dalam course outline, ya, tambah bacaan-bacaan itu lagi nanti insya-Allah, maka boleh fahamlah ini. Baik, 3 falsafah ini, yang pertamanya ialah falsafah pembangunan neoklasikal. Falsafah pembangunan neoklasikal ini melahirkan apa yang kita panggil sebagai teori pertumbuhan, yang dikenali sebagai teori pertumbuhan. Dalam bahasa Inggerisnya ialah growth theory. Kemudian yang keduanya lahir teori pengagihan dengan pertumbuhan.
dalam falsafah pembangunan radikal pula, lahir teori structuralist dan teori pergantungan. Dan nanti dalam falsafah yang ketiga yang saya panggil intra neoklasikal campur radikal tadi, lahir dua lagi teori, iaitu teori pembangunan keperluan asas dan teori pembangunan lestari. Mari kita lihat secara ringkas-ringkas ya, apa yang dikatakan teori pertumbuhan. Dia begini ya, apabila negara-negara Eropah Barat musnah, maka ahli-ahli ekonomi mereka, ahli-ahli pembangunan mereka berfikir, benda pertama yang mesti dilakukan ialah untuk membina pertumbuhan ekonomi. Dan oleh demikian, lahirlah teori pertumbuhan, ya, the growth theory. Dipanggil growth teori pertumbuhan. Artinya pertumbuhan di sini ialah pertumbuhan ekonomi. Maka mesti diusahakan untuk memaksimalkan produktiviti dan juga memaksimalkan consumption. Nanti kita akan lihat nanti ya. Artinya teori pertumbuhan ini dikatakan bahawa kita kena membina ekonomi dan nanti insya-Allah akan berlaku apa yang dipanggil sebagai kesan menitis ke bawah, ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil trickle down effect. Ini katakan ada seorang yang kaya, maka kekayaan itu akan menitis untuk kalangan orang-orang di sekelilingnya. Begitu juga dari segi fizikal, kalau sekiranya satu tempat itu ada pertumbuhan ekonomi, maka kesannya akan menitis ke kawasan-kawasan sekelilingnya. Kita lihat misalnya Universiti Sains Malaysia, di mana di Minan Heights, di sekeliling Universiti Sains Malaysia itu, dia tumbuh ekonominya. Ada penginapannya, ada kedai-kedainya, ya. Ada keperluan-keperluan yang disediakan oleh orang luar di Universiti Sains Malaysia itu, sehingga Universiti Sains Malaysia menjadi tempat center kepada pertumbuhan ekonomi yang memberi kesan dan manfaat kepada orang-orang di sekelilingnya. Malah kalau kita lihat, ada universiti-universiti yang berada dalam kota itu sendiri. Misalnya di Oxford, Oxford itu adalah sebuah bandar yang dipanggil sebagai University City. Dia tidak ada kampus asing, tapi college-college-nya itu berada dalam city itu sendiri. Kalau di Malaysia ni barangkali contohnya ialah di Perlis lah, UNIMAP ya. UNIMAP belum sepenuhnya ada kampus yang tersendiri. Kalau kita pergi ke Perlis itu, merata-rata ada bangunan-bangunan UNIMAP yang dibina untuk itu ya. Jadi pertumbuhan itu, teori pertumbuhan itu yang pertamanya ialah tumbuhnya ekonomi. Dengan tumbuhnya ekonomi itu, maka akan berlaku trickle down effect. Kesan-kesannya itu akan bertebaran di sekelilingnya itu. Sebab itu ada teori-teori yang dipanggil growth center ya, membina pusat pertumbuhan. Moga-moga dengan itu nanti akan berlakulah trickle down effect di sekelilingnya. Kalau kita lihat pada satu ketika dulu kerajaan kita telah memperkenalkan apa yang dipanggil sebagai growth centers yang dibawa di bawah lembaga pembangunan wilayah. Ya, misalnya di Dara, di Pahang pada ketika itu ada bandar-bandar baru yang dibina. Begitu juga di Ketengah, di Terengganu, ada bandar-bandar baru yang dibina. Begitu juga di Penang, Perda membangun bandar-bandar baru, dan juga di Kejora, di Johor, di Kelantan, Kesedar, dan begitulah seterusnya. Mereka membangunkan bandar-bandar baru dengan harapan bandar-bandar baru itu boleh membina pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi itu akan menitis ke bawah kepada kampung-kampung di sekelilingnya. Cuma masalahnya, apabila benda ini dilakukan, didapati bahawa
trickle down effect itu tidak berlaku dengan sebaiknya. Artinya dia menjadi retorika. Kalaupun berlaku, maka benda itu berlaku dalam keadaan yang tidak seimbang, dalam keadaan yang tidak adil. Bandar terus mendapat manfaat yang lebih, manakala yang di sekelilingnya itu tidak mendapat manfaat. Jadi ada dua isu di sini ya. Isu yang pertama ialah tidak adanya trickle down effect yang berlaku secara jelas. Yang kedua, teori pertumbuhan itu juga telah melahirkan inequality, ketidaksamarataan yang agak ketara. Jadi atas sebab itu, maka ahli-ahli ekonomi dan juga ahli-ahli pembangunan berfikir untuk mengatasi masalah ini, dan daripada kalangan mereka yang berfikiran neoklasikal memperkenalkan satu teori baru yang dipanggil teori pengagihan dengan pertumbuhan, ataupun dalam bahasa Inggerisnya redistribution with growth theory. Manakala dalam golongan falsafah radikal lahir apa yang mereka panggil sebagai teori structuralist. Jadi kita lihat di sini, maksud neoklasikal ini ialah mereka yang berfikiran kapitalis, manakala yang radikal ini ialah mereka yang berfikiran Marxis ataupun neo-Marxis ya. Jadi kalau kita lihat dalam kalangan neoklasikal itu, teori pengagihan dengan pertumbuhan diperkenalkan untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan, masalah trickle down effect tadi. Kerana mereka mengatakan pertumbuhan memang berlaku, tetapi pertumbuhan itu berlaku secara tidak adil. Ya, orang kaya mempunyai akses yang sangat banyak untuk mengkayakan diri mereka, manakala orang miskin terus miskin, malah dieksploitasi dan menjadi bertambah miskin. Jadi artinya sekarang ini hasil daripada pertumbuhan itu tidak diagihkan secara sama rata. Jadi para pemikir ahli pembangunan neoklasikal ini mengatakan bahawa yang penting sekarang ini ialah mengagihkan semula manfaat itu secara sama rata, secara benar. Jadi atas sebab itulah mereka melahirkan. Jadi mereka mengatakan bahawa melalui proses production, melalui proses pengeluaran, maka akan dapat manfaatnya, akan dapat hasilnya. Daripada hasilnya itu, maka mestilah diagihkan hasil itu secara sama rata, sama ada kepada orang kaya dan juga kepada orang miskin. Tapi pengagihan itu lebih berbentuk pengagihan incremental, pengagihan hasil, bukan pengagihan alat-alat pengeluaran. Alat-alat pengeluaran di sini bermaksud input-input pengeluaran, ya, yang boleh menghasilkan sesuatu barangan. Misalnya dalam teori ekonominya disebut production function, ya, fungsi pengeluaran itu is equal to L1. L1 itu labor, L2 maknanya land, tanah. Lepas itu C maknanya capital. Lepas itu E, entrepreneurship. Lepas itu dia N maknanya infinity. Benda-benda lain semua boleh dimasukkan ke situ. Artinya dalam mengeluarkan sesuatu barangan, maka perlu ada bahan-bahan yang boleh kita kena adunkan untuk mengeluarkan barangan itu. Dan yang jelasnya kalau ini mesti ada buruhnya, mesti ada tanahnya, mesti ada modalnya, mesti ada kebolehan, keupayaan, keusahawannya, dan boleh tambah lagi lah benda-benda yang lain, supaya dengan itu dapat diadunkan dan dapat dikeluarkan satu barangan. Walau bagaimanapun dalam teori pengagihan dengan pertumbuhan ini, input-input ini, ya, ataupun apa yang dipanggil sebagai means of production oleh kumpulan ahli-ahli teori radikal, dia ada beza ya istilah ini.
Kalau neoclassical, ahli neoclassical, dia panggil input-input pengeluaran ini sebagai factors of production ataupun faktor-faktor pengeluaran ataupun input-input pengeluaran. Tetapi dalam kalangan pemikir-pemikir radikal, dia tidak panggil ini sebagai input pengeluaran ataupun faktor pengeluaran. Istilah yang mereka pakai ialah means of production ataupun alat-alat pengeluaran. Means of production ataupun alat-alat pengeluaran. Bendanya sama saja. Jadi dalam teori pengagihan dengan pertumbuhan ini, mereka tidak mengagihkan semula alat-alat pengeluaran ataupun faktor-faktor pengeluaran tersebut. Artinya kalau siapa yang mempunyai buruh, itu tidak diagihkan semula. Kalau siapa mempunyai tanah, tanah itu tidak diagihkan semula. Kalau siapa mempunyai modal, modal itu tidak diagihkan semula, dan begitulah seterusnya. Jadi yang diagihnya ialah hasil itu. Daripada sini timbul satu teori dalam kalangan radikal pula, ya, yang mengkritik teori pertumbuhan. Kritiknya lebih kurang sama dengan apa yang dikritik oleh ahli-ahli neoklasikal terhadap teori pertumbuhan, kecuali dari segi kaedahnya. Tetapi teori strukturalis ini juga mengkritik tentang teori pengagihan dengan pertumbuhan yang dikemukakan oleh neoklasikal sebagai teori alternatif kepada teori pertumbuhan. Dalam teori strukturalis ini mereka mengatakan bahawa tidak berlakunya trickle down effect dan berlakunya ketidakseimbangan itu ialah kerana hubungan yang tidak balance, yang tidak seimbang antara orang-orang kaya dengan orang miskin, antara majikan dengan buruh, ataupun antara negara kaya dengan negara miskin. Tambah-tambah lagi, negara-negara kaya ini membeli ataupun mengambil komoditi-komoditi mentah seperti getah, seperti kelapa sawit dan sebagainya, dibawa balik kepada negara mereka, diproses di sana, kemudian selepas itu dihantar balik dalam bentuk barangan dalam end products ataupun consumer products, dan dijual secara lebih mahal kepada negara-negara asal. Jadi atas sebab itu keuntungan yang didapati oleh negara-negara kapitalis itu adalah lebih besar berbanding dengan apa yang didapati oleh negara-negara asal di mana komoditi itu dihasilkan. Jadi teori strukturalis ini mencadangkan supaya komoditi-komoditi itu tidak dihantar keluar ke negara-negara yang maju. Malah sebaliknya diproses di negara-negara tempatan itu sendiri, ya, dengan mengeluarkan end products ataupun consumer products, dan kemudian diekspor ke luar negara. Itu teori dia lebih kurang, ya, teori dia lebih kurang begitu, ya, structuralis. Dan timbullah apa yang dipanggil sebagai substitution ataupun penggantian untuk mengurangkan import barangan daripada luar dengan menghasilkan barangan and products itu di tempat kita sendiri. Jadi dengan itu maka diharapkan supaya trickle down effect berlaku terus di negara-negara dunia ketiga, dan hubungan dengan negara dunia pertama juga adalah lebih seimbang. Cuma ada masalah dari segi teori ini, didapati kemudiannya bahawa walaupun komoditi itu diproses di negara tempatan, tetapi teknologinya masih bergantung kepada negara-negara dunia pertama, kepada dunia-dunia maju. Jadi mereka terpaksa bergantung, terpaksa membeli teknologi-teknologi baru, dan hingga akhirnya pergantungan kepada teknologi baru itu menjadi satu halangan untuk memproses. Kalau sekiranya misalnya kilang ataupun teknologi itu rosak, mereka masih mengharapkan negara dunia pertama untuk memperbaikinya. Dan dalam konteks itu ada kajian-kajian berkenaan dengan transfer teknologi ataupun perpindahan teknologi ini. Ia tidak berlaku dengan sepatutnya. Maksudnya transfer of teknologi sepatutnya berlaku sekaligus dengan substitution
komoditi-komoditi tadi dengan memproses komoditi itu di negara-negara tempatan. Tetapi rupanya itu tidak berlaku. Itu tidak berlaku. Tetapi pada masa yang sama, teori structuralis ini juga dikritik oleh ahli-ahli pembangunan radikal itu sendiri. Dalam kalangan radikal itu sendiri, ya. Sehingga mereka mencadangkan satu lagi teori yang dipanggil teori pergantungan. Yang dipanggil sebagai teori pergantungan. Bagi mereka yang memperkenalkan teori pergantungan ini, mereka merasakan bahawa teori structuralis ini tidak cukup radikal untuk melakukan reformasi, untuk melakukan revolusi. Kerana para pemikir radikal ini, sama ada dia Marxis ataupun neo-Marxis, mereka percaya bahawa perubahan akan berlaku hanya melalui revolusi. Jadi dilihat teori structuralis ini nampak masih lagi lembut dan tidak berjaya kepada membawa kepada revolusi. Jadi mereka memperkenalkan satu teori yang lebih radikal yang dipanggil teori pergantungan. Dan teori pergantungan ini merasakan bahawa berlakunya kemiskinan, berlakunya ketidakseimbangan, tidak berlakunya trickle down effect itu ialah kerana orang-orang miskin terlalu bergantung kepada orang-orang kaya, buruh-buruh terlalu bergantung kepada majikan-majikan, negara-negara dunia ketiga terlalu bergantung kepada negara-negara maju dunia pertama, kerana ada rantaian daripada apa yang mereka panggil sebagai pusat dengan apa yang dipanggil sebagai periphery. Pusat ni begini, ya. Katalah dalam sistem ekonomi dunia, pusat itu adalah ibu kota di negara-negara yang membangun. Misalnya contoh New York sebagai kota yang besar di Amerika Syarikat. Sebagai contohnya London sebagai ibu kota Britain. Dan begitulah seterusnya itu. Walaupun mereka jauh di sana, tetapi mereka mempunyai hubungan dengan periphery. Misalnya periphery-nya ialah ibu kota di negara-negara lain di dunia ketiga. Maknanya New York, London ada hubungan dengan Kuala Lumpur, dengan Jakarta, dengan Manila, dan begitulah seterusnya dengan ibu kota negara yang lain. Jadi New York dan London dipanggil sebagai pusat, ya, dan ibu kota di negara-negara dunia ketiga dipanggil sebagai periphery. Hubungannya berlaku ini, ya, berlaku sama ada dalam ekspor import, berlaku dalam perdagangan dan sebagainya, dia dalam keadaan semikian itu, perlakuan itu, rantaian itu berlaku dalam keadaan yang eksploitatif, ya, artinya surplus ataupun lebihan banyak dimonopoli oleh negara-negara dunia pertama, manakala dunia ketiga itu mempunyai mendapat manfaat yang sangat sedikit. Begitulah majikan mendapat lebihan yang sangat banyak berbanding dengan buruh, dan juga orang-orang kaya mendapat lebihan sangat banyak berbanding dengan buruh-buruh mereka, dengan pekerja-pekerja mereka. Pada masa yang sama, di negara-negara dunia ketiga juga, ya, di peringkat itu, ibu kota negara-negara dunia ketiga dipanggil sebagai center, manakala ibu kota di negeri-negeri dalam dunia ketiga itu dipanggil periphery. Jadi artinya Kuala Lumpur adalah pusat, manakala Ipoh, ya, Alor, Kota Baru, Kuantan, Johor Bahru, dan begitulah seterusnya itu, dia adalah merupakan periphery kepada Kuala Lumpur. Tapi pada masa yang sama juga di peringkat negeri pula, ya, ibu kota negeri itu merupakan pusat kepada daerah-daerah dalam negeri itu sendiri. Misalnya kalau di Kelantan,
senternya ialah Kota Baru, periferinya mungkin Pasir Putih, mungkin Pasir Mas, ya, mungkin daerah-daerah yang di sekitar di bawah negeri tersebut. Manakala di peringkat daerah itu pula, ya, bandar-bandar di daerah itu pula menjadi pusat kepada periferi di dalam mungkin pula. Mungkin katakanlah Pasir Mas, maka ada bandar-bandar di bawah Pasir Mas, itu periferi. Dan begitulah seterusnya, yang periferi di bawah Pasir Mas itu jadi pusat kepada kampung-kampung yang jauh lagi, yang kecil-kecil lagi. Dan begitulah rantaian, ya, rantaian antara periferi dengan pusat di pelbagai peringkat, dan segala keuntungan itu diekstrak daripada kampung yang sekecil-kecil kampung, daripada kampung yang remote kampung-kampung, sehinggalah kepada daerah, sehinggalah kepada ibu negeri, hinggalah kepada ibu negara, hinggalah sampai kepada Amerika dan London. Artinya negara dunia ketiga, kampung-kampung yang di bawah itu ada hubungan dengan New York dan juga dengan London, dan hubungan itu berlaku dalam sistem perdagangan, dalam proses pengeluaran, dan dalam berbanyak hal lagi, sehingga kan perhubungan itu berlaku secara eksploitatif dan tidak seimbang. Jadi oleh demikian, teori pergantungan mengatakan untuk mengelak daripada, ya, kemunduran negara-negara dunia ketiga, kemunduran buruh-buruh, kemunduran bandar-bandar di negara-negara ketiga itu, maka hubungan antara periferi dengan center ini mesti diputuskan. Itu agak radikal, mesti diputuskan. Artinya negara dunia ketiga hanya berdagang dalam kalangan mereka, ataupun sesebuah negara dunia ketiga hanya melakukan ekonomi pertumbuhannya itu dalam negara mereka, hanya dalam negara mereka, tanpa menghubungkan diri mereka dengan negara-negara yang lebih maju. Jadi itu falsafah yang radikal. Jadi kalau kita lihat di sini, kita nampak bahawa dari falsafah pembangunan klasikal timbul dua teori, iaitu teori pertumbuhan dengan teori pengagihan dengan pertumbuhan. Daripada falsafah pembangunan radikal timbul teori structuralist, timbul teori pergantungan. Teori pertumbuhan dalam neoklasikal itu merupakan teori yang pertama yang dicipta untuk membaiki kemusnahan negara-negara Eropah Barat. Kemudian dia dikritik dalam kalangan neoklasikal sendiri sehingga melahirkan teori pembangunan dengan pertumbuhan. Dalam kalangan pembangunan falsafah radikal timbul teori structuralist. Tetapi teori structuralist ini tidak dianggap sebagai radical enough, ya, tidak sebagai yang boleh membawa kepada revolusi. Maka dalam kalangan ahli-ahli pemikir pembangunan radikal sendiri melahirkan satu teori baru yang dipanggil teori pergantungan untuk mengkritik teori structuralist, dan pada masa yang sama mengkritik teori pertumbuhan dan juga teori pengagihan dengan pertumbuhan. Sehingga untuk setakat ini cukup untuk dua falsafah ini saja dengan 4 teori. Kemudian kita sambung dalam video yang lain dan untuk daripada falsafah yang ketiga, insya-Allah. Kita jumpa sekejap lagi dalam video yang lain. Terima kasih.